rutab ni tak sama. Tamar ni kurma dah kering. Rutab kurma yang masih basah. Kurma yang lembut tu. Jadi Nabi SAW makan timun ni, timun besar ni, yang panjang ni, Nabi makan dengan rutab. Okey? Okey, sambung. Wa bi qala haddatsana Abdah bin Abdullah al-Khuzai al-Basri qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Sufyan an Hisham bin Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittiqa birrutab. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan tembikai dengan rutab juga. Kurma baru masak tu mana rutab juga. Nabi pernah makan tembikai dengan rutab. Yang tadi beritahu makan timun yang besar tu Nabi makan dengan rutab. Yang ni riwayat Aisyah pula beritahu baginda makan tembikai dengan rutab. Tembikai baginda makan dengan rutab. Okey. Para ulama sebutkan sebab apa? Tembikai ni dia asbab kepada badan jadi sejuk. Rutab asbab badan panas. Jadi Nabi SAW gabungkan di antara makan yang sejuk dan panas. Makan kurma ni badan panas, makan tembikai badan sejuk. Menjadi sejuk. Memang betul lah. Kita mungkin negara kita tak berapa rasa sangat. Tapi kalau ada setengah orang, kalau ada yang orang duduk negara panas, macam saya dulu masa belajar dekat Pakistan kadang musim panas. Musim panas dia dekat 50 Celsius. Jadi memang kalau makan tembikai tu badan dia sejuk. Terasa sejuk badan lepas makan tembikai. Memang sana pun bila musim panas diorang banyak jual tembikai. Tepi-tepi jalan semua banyak jual tembikai. Bila makan tembikai badan dia sejuk. Tapi cuma lepas tu banyak kencing sikit. Banyak buang air kecil sikit. Tapi badan dia sejuk. Baik. Ni lagi-lagi macam negara Arab musim panas. Kadang boleh jadi Nabi SAW makan ni pun musim panas. Wallahu alam. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Ibrahim bin Yaqub qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Abi qala sami'tu Humaidan atau qala haddatsani Humaid qala Wahb wa kana sadiqan lahu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbizi war-rutabi iaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan buah melon dengan kurma rutab secara bersamaan, mana makan sekali. Ni pun sama macam tadi juga, maknanya baginda makan tembikai kuning. Dalam hadis ini dimaksudkan dengan tembikai ni khurbuz atau khirbiz ialah bermakna tembikai kuning. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tembikai kuning sekali dengan apa? Rutab. Ni macam hadis tadi juga. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz ar-Ramli qala haddatsana Abdullah bin Yazid ibn Salti an Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akala al-bittiqa bir-rutabi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan buah tembikai dengan kurma yang baru masak. Kurma rutab lah. Baginda makan tembikai dengan rutab. Baik. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Suhail bin Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana an-nasu idza ra'aw awwala thamari ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina Allahumma inna Ibrahima 'abduka wa khaliluka wa nabiyyuka wa inni 'abduka wa nabiyyuka wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka bi li Makkah wa mithlihi ma'ahu. Qal thumma yad'u asghara walidin yarah fayu'tihi dhalika ath-thamar. Baik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan apabila para sahabat radhiyallahu anhum melihat buah yang pertama dari pokok yang mereka tanam, mereka akan segera memetik dan membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bila mula-mula musim. Lepas dah musim, maksudnya buah dah masak. Mula-mula sekali bila buah mereka masak, kadang buah yang pertama keluar tu diorang ambil,
dia punya buah tu yang baru masak tu bawa pada Nabi SAW. Bawa pada Nabi ni apa? Supaya Nabi doakan. Mereka nakkan keberkatan untuk buah tu satu lagi nakkan keberkatan tanaman mereka. Minta doa dari Nabi SAW bawa buah tu. Jadi Rasulullah SAW akan memegang buah itu sambil baginda berdoa. Okay, apa baginda berdoa? Allahumma barik lana fi timarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Ini doa. Iaitu, dan kemudian jadi sampai habis doa tu ni ada dituliskan apa doa dia. Apa makna dia? Yang makna doa itu ialah, ya Allah, berkatilah buah-buahan kami, berkatilah kota Madinah kami, berkatilah takaran ataupun sukatan, berkatilah sukatan sa' dan mud kami. Sa' dan mud kami. Sa' ni maksudnya ukuran, sukatan gantang. Mud pula ialah sukatan cupak. Maksudnya Nabi SAW minta doa supaya Allah berkati gantang dan cupak Madinah. Nabi kata kami, maksudnya sa' dan juga cupak Madinah didoakan keberkatannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa' dan mud ni dia satu gantang, satu lagi cupak. Cupak lebih kecil daripada gantang lah. Dia kalau zaman Nabi 4 cupak bersamaan dengan 1 gantang. 4 cupak sama dengan 1 gantang. Maknanya 1 cupak ialah 1/4 daripada 1 gantang. Faham kan? Maknanya 4 cupak sama 1 gantang. Cupak dalam bahasa Arab panggil mud. Kalau gantang dalam bahasa Arab panggil sa'. Dan secara ada ulama sekarang ni, ulama Madinah pun ada yang kaji berapakah ukuran 1 gantang dan berapakah ukuran 1 cupak. Satu gantang ialah bersamaan dengan 1 cupak. 1 cupak bersamaan dengan 750 ml boleh masuk. Kalau air lah. Mana air tu kalau masuk 1 cupak, dia boleh masuk dalam 750 ml. 750 ml. Dan kalau gantang kali 4. Kalau gantang kali 4, maknanya 750 kali 4 maknanya dapat dalam 3000 ml atau bersamaan dengan 3 liter. Jadi kalau botol mineral air, yang biasanya besar tu 1.5 liter. Itu kalau 2 kali dia bersamaan dengan satu gantang. 2 kali mineral 1.5 liter, iaitu bersamaan 3 liter kan. Itu 1 gantang. 1 gantang ukuran zaman Nabi SAW. Okey, baik. Jadi Nabi doakan, berkatilah kota Madinah kami, berkatilah sukatan sa' dan mud kami. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu hamba-Mu, kekasih-Mu dan Nabi-Mu. Sesungguhnya aku juga hamba-Mu dan Nabi-Mu. Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepadamu untuk kota Mekah. Dan sekarang aku berdoa kepadamu untuk kota Madinah. Dengan doa yang sama dipanjatkan oleh Ibrahim kepadamu untuk Mekah. Dan satu ganda lagi doa yang sepertinya. Kan Nabi Ibrahim AS telah doa, ya Allah, kau keluarkanlah tanam-tanaman, berikanlah tanam-tanaman di kota Mekah, dan jadikanlah manusia datang ke kota Mekah. Ini doa Nabi Ibrahim AS. Allah beritahu dalam Quran, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, kan. Kemudian Nabi SAW juga berdoa, ya Allah, seperti mana Nabi Ibrahim doa untuk Mekah, aku juga berdoa untuk Madinah. Doa yang sama, bahkan sekali ganda lagi, iaitu minta keberkatan dan juga keluasan rezeki untuk Madinah. Maka oleh kerana itu doa Nabi SAW Allah kabulkan. Maka hari ini seperti mana kota Mekah subur dengan macam-macam buah-buahan satu dunia apa semua datang kat sana, Madinah pun sama. Seperti mana orang datang ke Mekah, maka ke Madinah pun orang datang. Madinah pun orang datang. Maknanya dua-dua doa Nabi tersebut, Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW, Allah kabulkan doa mereka berdua. Satu untuk Mekah, satu lagi ialah untuk Madinah. Sambung. Kemudian Rasulullah SAW akan memanggil anak yang paling kecil yang baginda nampak, lalu memberikan buah itu kepadanya. Buah tu kan macam buah baru, tunas baru keluar. Jadi Nabi SAW tak makan buah baru tu. Jadi Nabi panggil, kalau ada budak ke,
Nabi panggil dia, Nabi bagi dia makan. Nabi SAW tak makan, tapi Nabi bagi dia makan. Ni kerana biasanya budak-budak suka makan macam buah-buah. Jadi Nabi tak makan dulu. Nabi makan nanti bila buah tu dah banyak. Para ulama hadis kata bila buah tu dah banyak, ni Nabi makanlah. Tapi untuk yang mula-mula buah tu baru keluar, Nabi nampak budak ada kat situ ke, Nabi panggil dia, Nabi bagi dia makan. Tapi Nabi doakan untuk buah tersebut. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala anba'ana Ibrahim bin Al-Mukhtar an Muhammad bin Ishaq an Abi Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir an Rubai' binti Muawwid bin Afra radhiyallahu anha qalat ba'athani Muadz bin Afra biqina'in min rutabin wa alayhi ajrin min qitha'in zughbin wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuhibbul qitha' fa ataituhu biha wa 'indahu hilyatun qad qadimat alayhi min al-Bahrain famala'a yadahu minha fa'atani. Sayyidatina Ar-Rubai' binti Muawwid bin Afra radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ni Rubai' ni perempuan lah. Beliau ni zaman Nabi beliau budak lagi, anak kecil lah. Orang kata macam budak perempuan kecil kan, budak perempuan kecil zaman Nabi. Jadi beliau berkata bahawa Muadz bin Afra radhiyallahu taala radhiyallahu anhu menyuruhku. Ni Muadz bin Afra ni siapa? Pak cik dia. Maknanya ni bapa saudara aku Muadz bin Afra. Waktu tu aku kecil lagi. Okey, apa dia? Beliau telah menyuruhku untuk membawa sepiring kurma yang baru masak. Rutab. Dia suruh aku bawa rutab. Okey, rutab dengan qitha kecil berbulu halus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, pak cik aku hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam timun yang bau tunas baru keluar. Dia belum masak betul lagi, tapi timun yang bau tunas dia baru keluar, yang orang kata belum masak betul, tapi masih kecil lagi. Timun tu baru keluar, dipetik dan dibawa dia. Ni kan saya beritahu tadi macam bila mula-mula buah keluar, mereka hantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mula-mula timun tu keluar, maka sahabat ni berpotong, dia hantar sekali dengan rutab pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh budak kecil ni hantar. Baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai qitha. Qitha ni timun tadi, timun yang besar tu. Tapi yang ni masih lagi kecil lah yang dia hantar ni. Aku membawa piring berisi qitha itu ke hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu, di samping baginda sallallahu alaihi wasallam ada hadiah perhiasan dari Bahrain. Baginda mengambil segenggam penuh perhiasan itu lalu memberikannya kepadaku. Maksudnya dia hantar tu untuk bagi makan kepada Nabi, dan juga supaya Nabi SAW doakan timun dan juga apa, dan juga rutab tu. Kemudian dia ni kan budak kecil, waktu tu dekat Nabi ada emas, ada riwayat kata emas, ada riwayat kata perak. Nabi ambil segenggam, Nabi bagi dia hadiah. Bawa kau pergi. Budak-budak kan, budak kecil, dia pun dapat emas dari Nabi SAW. Okey. Tapi kebanyakan ulama juga berpendapat bahawa qitha adalah hadis ni sebenarnya ialah tembikai. Sebab tembikai ni pun dia dalam keluarga timun. Dia dalam keluarga mentimun. Dia mentimun kan, macam tumbuh-tumbuhan yang lembut ni, dia dalam satu jenis keluarga. Jadi kebanyakan dalam hadis ialah biasa kadang disebut timun ialah memberi makna tembikai. Wallahu alam, boleh jadi hadis ni ialah memberi makna tembikai kuning. Tembikai kuning yang Nabi SAW makan bersama dengan apa? Rutab. Bersama dengan rutab. Masa saya belajar hadis ni pun, ustaz saya terjemahkan hadis ni dengan tembikai kuning. Jadi kadang-kadang boleh jadi memberi makna timun di sini ialah tembikai kuning. Dan orang Indonesia juga, satu lagi buku terjemahan yang kita pakai ni terjemahan Indonesia, tapi terjemahan dia bagus lah, secara umumnya okey. Jadi orang Indonesia juga sebut timun dengan orang panggil orang Indonesia juga kadang panggil timun dengan tembikai. Nama panggilnya tu. Okey, baik, sambung. Wa bi qala haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Syarikun an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubai' binti Muawwid bin Afra qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutabin wa ajrin zughbin fa'atani mil'a kaffihi huliyan aw qalat dhahaban. Okey, ni hadis macam tadi juga. Sayyidatina Rubai' binti Muawwid bin Afra radhiyallahu taala anhuma, beliau menceritakan, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dengan membawa sepiring kurma yang baru masak dengan qitha. Qitha ni tembikai kecil berbulu halus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membalas dengan memberi aku segenggam penuh perhiasan. Atau beliau kata perhiasan itu ialah emas. Perhiasan yang baginda bagi itu ialah emas. Ni hadis ni sama macam tadi. Mana beliau bawa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam rutab dan juga tembikai. Tembikai yang bau masak. Sambung. Okey, bab yang ke-31. Bab yang ke-31, babu majaa fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan hadis yang datang berkenaan dengan minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan perihal minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni bab ke-31. Wa bi qala haddatsana ibn Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ma'marin an Az-Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ahabba syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul baridu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah minuman yang manis dan sejuk. Manis dan sejuk. Maksud minuman yang manis di sini ialah minuman rendaman anggur atau kurma atau minuman yang dicampur madu. Minuman yang dimasukkan manis ni bukanlah manis sangat sebenarnya. Dia bukan manis melampau-lampau, bukan. Maknanya minuman tu anggur yang direndam ataupun kurma. Nabis tadilah, nabis tu kan manis dan rendam jadi manis. Ataupun minuman yang dicampur madu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam campur madu dengan air. Memang dalam hadis pada bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila minum madu, Nabi ada kala Nabi minum madu semata, madu saja. Tapi sering kali juga Nabi minum madu campur air. Jadi air tu jadi manis lah. Jadi manis. Dan air tu sejuk. Sejuk ni pun bukanlah makna sejuk sangat. Sebab zaman dulu, zaman Nabi ialah zaman dulu bukan ada ais macam kita. Ada orang zaman dulu tak ada ais. Kalau mungkin ada pun jarang lah kot. Tapi secara umum diorang tak ada ais zaman dulu. Sebab ais tu nak dibekukan. Lagi pula mereka negara panas. Mereka mana ada peti ais, mana ada zaman dulu. Jadi sejuk di sini ialah maknanya tak panas lah, air itu tak panas. Satu lagi zaman dulu, macam mana mereka sejukkan air? Ini negara kita memang tak pernah tahulah. Zaman dulu mereka punya bekas air daripada bekas kulit. Bekas kulit tu diorang bersihkan jadi bekas minum air. Kalau bahasa Melayu panggil geriba. Ni bahasa Melayu lama, geriba. Kan? Tahu tuan-tuan geriba? Kan orang pantai tak tahu kan. Jadi geriba ni bahasa Melayu kan, tapi biasa Indonesia pun guna geriba ni, maknanya bekas kulit. Jadi orang zaman dulu diorang buat geriba tu, diorang letak air dalam dia. Geriba ni, kulit ni Allah ada buat kelebihan pada dia. Apa dia? Kalau luar panas, dalam dia sejuk. Kalau luar sejuk, dalam dia panas. Sebab itu zaman dulu bila mereka pakai, orang zaman dulu bila mereka pergi bermusafir, diorang musafir padang pasir. Diorang jadikan kemah mereka diperbuat daripada kulit. Sebab kerana kulit ni ada kelebihan yang tak ada pada material lain. Dia bila dalam luar panas, dalam sejuk. Kalau luar sejuk, dalam panas. Sebab tu zaman dulu, orang dulu kalau panas-panas sangat, diorang rehat. Pasang kemah, duduk dalam kemah. Kemah daripada kulit, dalam sejuk. Begitu juga cara mereka sejukkan air macam mana? Diorang letakkan air tu dalam geriba, simpan, ikat. Mulut geriba tu dah ikat. Besok pagi bila air tu dikeluarkan, air tu sejuk betul. Memang betul-betul sejuk. Ni cara diorang sejukkan air. Itulah sejuk dia. Dia bukanlah macam ais betul, tapi memang sejuk. Dekat Pakistan pun biasa diorang buat, diorang letak air yang tu. Bila keluarkan, jadi air tu sejuk. Cuma air tu tak boleh simpan lama sangat lah. Kadang kalau simpan lama-lama sangat, jadi macam rasa pelik daripada kulit kan. Pelik sikit rasa dia. Okey, itu saja. Jadi poin dalam hadis ni ialah Nabi SAW minum air manis dan sejuk. Manis pun bukan manis sangat. Manis yang dimaksudkan macam air nabit tu, yang saya dah terang tadi tu, air rendaman kurma atau rendaman anggur. Dan juga sejuknya bila bukan sejuk ais tu. Okey, baik. Wa bihi qala haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ali bin Zaid an Umar wa ibn Abi Harmalah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin al-Walid ala Maimunah faja'atna bi ina'in min laban
Fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yamini wa Khalidun ala shimalih. Faqala li asy-syarbatu laka fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Faqultu ma kuntu liuthira ala su'rika ahada. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man at'amahu Allah ta'ama falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Wa man saqahu Allah wa azza wa jalla labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghaira al-laban. Okey. Sayyidatina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Sayyidina Ibnu Abbas ni beliau ialah merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khalid bin Al-Walid pergi ke rumah Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah ni siapa? Maimunah ni isteri Nabi. Maimunah ni ialah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah ni dengan Ibnu Abbas apa hubungan? Memang betul lah Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Beliau kata kami bertiga, okey, kalau Nabi dengan Maimunah isteri lah kan. Tapi apa hubungan antara Ibnu Abbas dan Khalid dengan Maimunah? Ini semua makcik mereka. Ibnu Abbas punya mak ialah adik-beradik dengan Maimunah. Dan Khalid bin Al-Walid punya mak juga ialah adik-beradik dengan Maimunah. Jadi bermakna Maimunah ni ialah makcik kepada Ibnu Abbas dan makcik kepada siapa? Khalid. Adik-beradik dengan ibu mereka. Kan? Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith. Ibu kepada Ibnu Abbas ni dipanggil Ummul Fadal. Ummul Fadal binti Al-Harith. Lubabah nama dia sebenarnya. Okey, baik. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu pergi ke rumah Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah radhiyallahu anha menyediakan secawan air susu untuk kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Minum susu tu. Makna poin dalam hadis nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu. Pada waktu itu aku berada di sebelah kanan baginda sallallahu alaihi wasallam, manakala Khalid berada di sebelah kiri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk tengah, aku duduk kanan, Khalid duduk kiri. Selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, sekarang minuman ini untukmu. Jika kamu ingin, kamu utamakanlah Khalid untuk meminumnya. Lepas Nabi dah minum susu tu, mula Nabi dulu minum. Maimunah bagi kat Nabi dulu minum. Lepas tu sekarang ni, kalau hak dia dari segi adab, kalau contoh kata siapa tetamu yang utama minum, ialah sepatutnya dia bagi mana? Belah kanan dulu. Jadi oleh kerana Ibnu Abbas duduk belah kanan, Nabi kata, okey, sekarang ni hak kamu lah. Lepas aku dah minum, kamu minum. Kan? Tapi kalau kau nak, kau boleh bagi Khalid minum. Maknanya Nabi minta izin kat beliau. Kenapa Nabi minta izin? Kerana sekarang ni dari segi giliran haknya ialah belah kanan dulu sebelum kiri. Jadi kalau orang belah kanan tu izinkan, baru boleh bagi pada orang kiri. Jadi Nabi minta bertanya pada dia, jika kamu ingin, kamu utamakanlah Khalid untuk meminumnya. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak mungkin mengutamakan ni dalam kitab ni ditulis dalam hati. Sebenarnya tak perlu dalam hati pun, dia bukan kata dalam hati. Bahkan dia kata pada Nabi terus. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, aku tidak mungkin mengutamakan sesiapa pun untuk meminum sisa minumanmu wahai Rasulullah. Kan? Maksud dia kata, wahai Rasulullah, saya tak akan bagi sesiapa pun, saya tak akan bagi sesiapa pun mendahului saya pada mengambil sisa daripada Tuhan. Saya tak akan bagi orang lain. Ini kenapa? Kerana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ni budak cerdik. Walaupun dia budak, dia cerdik. Waktu ni mungkin umur dia 10 tahun baru. Tapi dia cerdik betul. Dia tahu minuman bekas Nabi itu berkat. Jadi dia takut kalau orang lain minum habis pula. Jadi apa-apa pun dia kata, sebelum orang lain, baik aku minum dulu. Tu dia kata, aku tak akan bagi orang lain minum dulu. Kan? Okey, baik. Azan kau apa? 8. Lagi 3 minit lagi Lebih kurang 3 minit. Ada Dah ke? Seminit lagi. Okey, kita habiskan tajuk, kita habiskan ni. Hadis semua sikit lagi je. Lepas tu boleh azan. Okey, baik. Lepas tu kita sambung sikit lagi lah. Okey.
Jadi beliau kata, aku tak akan mengutamakan sesiapa pun untuk meminum sisa minuman wahai Rasulullah. Ini kenapa? Kerana beliau nak ambil keberkatan dari Nabi. Beliau tak nak orang lain habiskan berkat tu. Beliau nak ambil berkat tu seboleh mungkin. Kemudian Rasulullah SAW berkata, sesiapa yang diberi makan oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah dia membaca. Ini doa dia. Ini antara doa lepas makan. Ini antara doa lepas makan. Apa dia doa dia? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Satu doa makan yang semalam kita baca di Masjid Pancurjaya. Selepas makan, sunat baca Alhamdulillah, paling pendek. Atau membaca Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, atau wa ja'alana minal muslimin. Itu semalam dibaca. Tapi satu lagi doa lepas makan juga, ialah dalam hadis ni, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Apa terjemah dia? Ya Allah, berkatilah kami pada makanan ini dan kurniakanlah kepada kami makanan yang lebih baik daripada makanan ini. Ini antara doa makan lepas makan, selain daripada Alhamdulillahilladzi at'amana wa ja'alna minal muslimin. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Okey, itu makan. Kemudian Rasulullah SAW menyambung lagi, sesiapa yang diberi minum susu oleh Allah, maka hendaklah dia membaca Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Apa terjemah dia? Ya Allah, berkatilah kami pada minuman ini dan tambahkanlah minuman ini untuk kami. Ini doa minum susu. Ini doa minum susu. Jadi baca bila? Kalau tadi baca lepas makan, yang ni boleh baca lepas minum. Dia kena hafal lah. Kan? Boleh? Kan? Okey, kita baca sekali sesama doa dia. Lepas makan, kita baca sama-sama. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini doa lepas makan. Kemudian doa lepas minum susu pula. Doa lepas minum susu. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Jadi kalau lepas minum susu ke apa, jadi sunnah baca doa ni. Baca dia lepas minum. Lepas minum baca doa dia. Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Susu ni didoakan keberkatan untuk dia. Okey, baik, sambung. Rasulullah SAW juga bersabda, tidak ada satu pun makanan ataupun minuman yang dapat menghilangkan lapar dan dahaga sebaik susu. Maksudnya susu ni ialah satu-satunya minuman. Susu ni minuman. Tapi minum dia boleh cover dua. Dia juga makanan dan juga minuman. Tak ada lain-lain minuman yang sama macam susu, yang dia ini sama makanan dan minuman. Tapi susu saja ada kelebihan ini. Okey. Sebab itu kalau sebagai contoh, kalau kadang-kadang orang lapar, tak ada apa-apa, rumah ada susu, minum susu. Atau kadang-kadang satu orang kadang dia tak ada duit banyak. Kan? Kadang-kadang ada dia pergi pasar raya, nak beli banyak tak mampu. Ada susu, beli susu. Susu tu ialah dia boleh cover makanan dan juga minuman. Dan ini hadis Nabi SAW. Kandungan susu ada kandungan makanan dan juga kandungan minuman. Pada benda lain tak ada. Okey, baik. Okey, azan. Minta azan.
Okey, sambung قال أبو عيسى هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس قال أبو عيسى وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة ابن عباس وخالة يزيد بن الأصم رضي الله عنهم واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن أبي حرملة. Tak apa, itu berkenaan dengan riwayat saja diterangkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Bab yang ke-32, babu ma jaa fi syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-32 ialah bab berkenaan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum pula. Tadi pasal minuman, apa diminum minuman Nabi. Sekarang ialah pasal apa cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kalau kita tengok antara minuman zaman Nabi ada minum susu, ada minum air kosong, tu paling biasalah. Kemudian ada minum juga nabith. Dan juga Nabi ada minum juga madu. Jadi ada kadang Nabi minum madu campur dengan air ataupun madu campur madu kosong saja, madu saja. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Mani' قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminum air Zam-Zam sambil berdiri. Okey, nanti saya terangkan akhir. Baca dulu hadis. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu tak baca hadis ni. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Husain al-Muallimi an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi radhiyallahu anhuma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri dan duduk. Ada hadis ni pula bagi tahu dua-dua. Nabi pernah minum berdiri dan juga duduk. Wa bi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ibn al-Mubarak an Asim al-Ahwali an Sya'bi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qa'im. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku menuangkan air Zam-Zam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam meminumnya sambil berdiri. Nabi minum air Zam-Zam sambil berdiri. Baik. Di sini nak disampaikan minum ni sunnah dia duduk atau berdiri. Okey, dari segi sunnah ialah minumnya duduk. Makan pun sunnahnya duduk. Minum pun sunnahnya ialah duduk. Maksudnya itu afdal. Tapi bila ada hadis bagi tahu Nabi SAW minum diri, Nabi minum air Zam-Zam berdiri, maka kerana itu pendapat setengah mazhab selain daripada mazhab Syafi'i ialah air Zam-Zam saja, contoh macam mazhab Hanafi dan juga Hanbali, air Zam-Zam disunatkan, air Zam-Zam je disunatkan minum berdiri kerana ada hadis Nabi minum air Zam-Zam berdiri. Tapi menurut mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, ialah minum Zam-Zam juga sunat duduk. Minum Zam-Zam juga sunatnya apa? Duduk. Habis yang hadis ni macam mana pula? Kan Nabi minum Zam-Zam berdiri. Para ulama kata Nabi ada perbuatan yang Nabi buat tu kerana nak tunjukkan bahawa perbuatan tu harus. Kalau kita bincangkan sama ada boleh ke tak boleh, minum berdiri itu boleh. Tapi kalau kita nak bincangkan mana yang afdal, yang bagus, yang baik, ialah apa? Duduk. Maknanya bagusnya duduk, tapi boleh juga berdiri. Nabi oleh kerana baginda ni penunjuk kepada syariat, kadang-kadang ada perbuatan yang Nabi buat tu ialah nak tunjukkan benda tu boleh je. Bukan nak bagi tahu benda tu utama.
Yang mana utama? Yang baginda selalu buat. Satu perkara yang Nabi buat selalu. Maka para ulama kata itu yang sunnah. Atau Nabi bagi tahu, maka itu sunnah. Tapi kerana perkara yang Nabi buat kadang-kadang, itu nak bagi tahu bahawa itu boleh. Macam dalam hadis pasal minum air Zam-Zam, walaupun ulama hadis berbeza pendapat, juga ulama fiqh, tapi kita katakan dalam mazhab Syafi'i, minum air Zam-Zam juga sunat duduk seperti minum air lain. Tapi mazhab lain ada bahawa minum Zam-Zam disunatkan apa? Berdiri. Tapi kalau orang tu nak minum duduk ke di ke Zam-Zam, dari segi boleh. Tidak ada masalah. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala wa Muhammad bin Tarif al-Kufi qala haddatsana Ibn al-Fudail an al-A'mash an Abd al-Malik bin Maisarah an Nazzal bin Sabra qala utiya Ali radhiyallahu anhu bi kuzin min ma wa huwa fi ar-rahbah فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب منه وهو قائم ثم قال هكذا هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. An-Nazzal bin Sabrah rahimahullah, beliau berkata semasa berada di Rahbah. Rahbah ni ialah satu tempat di Kufah. Semasa berada di Rahbah, satu tempat di Kufah, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau diberi segayung minuman. Beliau telah bukan diberi segayung minuman, maknanya diberi kepada beliau satu, macam kita kata satu bekas air. Okey? Satu bekas air. Tapi dia bukan gayung macam kita sekarang. Dia bekas yang panjang itu. Dia macam ni. Kan kalau kat India Pakistan panggil lota. Lota ni maksudnya macam itulah. Macam ni. Okey. Jadi beliau diberikan sebekas air. Beliau mencedok air itu dengan telapak tangannya, lalu mencuci kedua hidungnya, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, menyapu ke wajah, kemudian kedua belah tangan sampai siku dan kepalanya. Okey. Kemudian beliau minum air itu sambil berdiri. Sesudah itu beliau berkata, namanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ini adalah cara wuduk bagi orang yang tidak berhadas. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, iaitu wuduk tidak berhadas begitu. Mana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya begitu. Ni apa makna dia? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berwuduk. Cuma dalam hadis dia tak sebutkan basuh kaki. Maknanya para ulama hadis kata boleh jadi pengarang perawi hadis ni diringkaskan. Maknanya bila orang tu bawa air pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali pun ambil air itu, beliau pun berwuduk. Beliau wuduk macam biasa. Beliau pun berwuduk. Beliau berwuduk tu duduk. Beliau wuduk tu duduk menghadap ke arah kiblat. Beliau berwuduk duduk menghadap ke arah kiblat. Mula-mula beliau duduk. Lepas dah habis semua berwuduk, selesai basuh kaki semua, cuma dalam hadis ni tak terangkan basuh kaki. Lepas tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bangun. Saki baki air wuduk yang ada dalam bekas tu, air yang ada baki dalam bekas tu beliau minum. Beliau minum berdiri sambil menghadap ke arah kiblat. Dan lepas Sayyidina Ali kata bahawa wuduk yang aku buat tadi tu ialah wuduk macam yang Nabi buat. Dan wuduk itu ialah untuk wuduk tak berhadas. Apa maksud wuduk tak berhadas? Wuduk bukan untuk ada besar. Ialah orang yang tak ada besar, ada kecil, macam itulah wuduk dia. Kalau orang ada besar, ialah dia kena mandi. Jadi maknanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tunjukkan cara berwuduk, dan kemudian lepas itu beliau minum air wuduk tersebut. Ini kerana apa? Kerana sebenarnya sebenarnya kalau zaman Nabi dan selepas zaman tu, mereka tak ada banyak air macam kita. Kita berwuduk pakai air paip. Kadang-kadang orang berwuduk pakai shower. Ni lagi hebat, shower. Buka terus air mandi tu. Kadang ada berwuduk pakai paip. Atau kadang orang berwuduk guna kolak. Tapi zaman Nabi, dulu air tak banyak. Jadi mereka berwuduk pakai air dalam bekas. Dalam hadis bagi tahu bahawa Nabi SAW biasa berwuduk gunakan satu cupak air. Itu tadi saya beritahu tadi tu. Nabi wuduk begitu sikit gunakan air. Tapi 3 kali. Tapi satu cupak air. 750 ml air Nabi gunakan untuk berwuduk. Kerana itu pun ada baki lagi. Cukup baginda, cukup berjimat. Baik. Jadi Nabi berwuduk guna bekas. Jadi Nabi SAW duduk menghadap kiblat, Nabi berwuduk. Jadi lepas dah habis berwuduk, Nabi SAW bangun dan Nabi minum
saki baki air yang ada dalam bekas wuduk tu. Jadi itu sunnah. Kalau kita tak dapat buat lah, sebab kita memang berwuduk pakai air pipe kan, pakai pipe ni. Atau kadang kalau kita maknanya sunnah buat ni, kalau kita minum pakai air apa, kalau kita minum kalau kita berwuduk menggunakan bekas, itu yang sunnah. Sesiapa dapat amalkan, walaupun sekali-sekala ke, boleh amalkan. Kadang kat rumah buat kan, kat rumah ke buat ke, kalau dapat amalkan adalah terbaik kan. Cuba ikut sunnah Nabi SAW. Di setengah negara macam saya di Pakistan dan di India, saya tengok kebanyakan para ulama India Pakistan mereka tak berwuduk pakai pipe. Satu pertama, kalau wuduk pakai pipe ni kadang membazir banyak. Dia bukan masalah air banyak ke tak banyak, tapi kadang-kadang dia membazir. Kadang kita pun lemah, saya sendiri pun lemah, tak mampu. Tapi kadang-kadang guru-guru kita memang kita tengok diorang berwuduk tak pakai pipe, diorang wuduk pakai air ni. Diorang ada macam bekas tu, dia macam cerek yang keluar, dia tuang air tu, dia berwuduk pakai bekas tu. Lepas habis berwuduk, dibangun, minum air tu. Mana betul-betul amalkan sunnah Nabi SAW. Kalau tak dapat buat selalu pun, sekali-sekala boleh buat. Mungkin kat rumah kita ada ni, kita boleh lakukan, dan inilah sunnah Nabi SAW. Kan? Orang yang dalam hati dia ada kebesaran sunnah, dia akan buat. Kan? Tak ada. Kalau tak ada, tak adalah. Okay, baik. Wabi qala haddathana Qutaibah bin Sa'id wa Yusuf bin Hammad. Tapi tadi saya beritahu, maknanya kalau orang tu berwuduk pakai pipe ke apa, memang tak dapat buat lah. Bahkan tak disunatkan buat. Kan? Bahkan ada juga ulama yang sebutkan bahawa bila lakukan demikian, antara asbab kepada banyak penyakit disembuhkan. Lakukan demikian antara asbab. Ada ulama sebut, bukan hadis. Ada ulama sebut bahawa itu antara asbab kepada penawar kepada banyak penyakit bila selalu lakukan demikian. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Yusuf bin Hammad qala haddatsana Abdul Warith bin Sa'id an Abi Asim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana tanaffadhu fil ina'i thalathan idza sharib wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, apabila minum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik nafas banyak 3 kali di luar bekas minumannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, cara ini lebih menyihatkan penghadaman dan lebih memuaskan. Mana Nabi larang time minum jangan bernafas. Jadi minum jangan bernafas. Maknanya minum, nafas kat luar. Bernafas 3 kali. Mana minum sekali, betul bernafas kat luar. Minum dan bernafas kat luar. Minum, bernafas kat luar. Baik. Ada hadis yang beritahu bahawa Nabi minum bernafas 3 kali. 3 kali tu Nabi bernafas kat luar, bukan pada bekas minuman tu, bukan pada cawan tu atau pada mangkuk tu. Wa bi qala haddatsana Ali bin Khashram qala haddatsana Isa bin Yunus an Rishdid bin Quraib an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza shariba tanaffasa marratain. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, baginda kadang-kadang menarik nafas 2 kali, iaitu 2 kali tegukan. Maksud tarik nafas ni bukan dekat luar bekas. Bila Nabi dah ketepikan bekas, Nabi tarik nafas. Ataupun boleh jadi makna 2 kali tu, sebelum minum Nabi tarik nafas, lepas tu Nabi minum. Lepas tu Nabi tarik nafas lagi, lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sambung minum. Baik. Wa bi qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Yazid bin Jabir an Abdurrahman bin Abi Amra an jaddati Kabsyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashariba min fami qirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuha. Ini sikit lagi nak habis. Okey, baik. Sayyidatina Kabsyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Lalu baginda minum dari mulut kirbah. Ni saya sebut tadi tu, geribah. Baginda SAW minum dari mulut geribah yang tergantung sambil berdiri. Selepas itu, aku bangkit menghampiri mulut geribah itu dan memotongnya. Ni macam mana? Dia kan bekas kulit tu kan, diorang dah potong atau mungkin dah jahit. Dia dah jahit cantiknya. Lepas tu dia punya mulut dia tu diikat. Jadi dia gantung dekat, okeylah kat dekat rumah dia gantung. Jadi bila nak minum, dia boleh tolak air tu je. Nak minum, tolak air tu minum. Dia dah atas. Jadi bila Nabi SAW masuk rumah beliau, dia bekas tu tergantung, mungkin rendah sikit lah kot. Jadi Nabi SAW minum, baginda minum dah akan berdiri, baginda tolak air tu. Dan Nabi SAW minum. Jadi sahabiah ni, Kabsyah ni, apa dia buat? Dia nak ambil berkat Nabi. Dia dipanggil tabarruk istilah dia.
apa panggil, tempat yang mulut Nabi kena, atau muncung geriba tu yang kena dengan mulut Nabi, dia potong simpan. Yang lain tu tak apa, biar. Tapi yang tu disimpan untuk kerana apa? Nak ambil keberkatan Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, satu perkara yang jelas, ambil perhatian semua. Zaman sekarang ni kadang lahir fahaman yang mengatakan tabarruk, ambil berkat daripada Nabi, sama ada Nabi selepas Nabi SAW wafat, dia kata syirik kata. Oh, ni syirik kata, ambil berkat. Atau dalam bahasa Arab dipanggil tabarruk. Tabarruk ialah memberi makna ambil berkat. Kalau kita tengok kehidupan sahabat, ratusan dalil bagi tahu bahawa para sahabat sini ambil tabarruk. Dan zaman Nabi lagi diorang dah buat. Kan, zaman Nabi lagi diorang dah buat. Jadi kalau ada orang kata bahawa tabarruk boleh semasa Nabi hidup saja, boleh semasa Nabi hidup saja, lepas Nabi wafat tak boleh. Habis agak-agak mulut muncung yang dipotong tu disimpan agak-agak sampai Nabi hidup ke? Lepas Nabi hidup pun pasti disimpan lagi. Kalau tak hilang lah, maknanya pasti disimpan lagi. Jadi bermakna dalam kehidupan para sahabat terlalu banyak dalil sahabat radhiyallahu anhum mengambil tabarruk, dan tak ada pun di kalangan mereka kata itu syirik. Hanya kedatang fahaman kemudian saja mengatakan tabarruk itu syirik. Tapi dengan caranya yang betul. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sini potong bekas air minum Nabi sebab nak simpan benda tu kerana ada kena dengan mulut Nabi. Jadi itu nama apa? Tabarruk. Nak ambil berkat Nabi SAW, dan tak ada kaitan dengan syirik pun. Kerana siapakah orang yang paling mulia? Nabi SAW. Siapa orang paling soleh? Baginda juga, Nabi SAW. Okey, sikit lagi beberapa hadis ya, lepas tu kita tutup majlis. Okey. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Jadi yang tadi buat tadi siapa? Yang tadi buat tadi ialah sahabiah Kabsyah. Lepas ni ada hadis lagi, orang lain pula buat. Okey, ni perempuan juga buat ni, Kabsyah. Lepas ni ada lagi orang lain. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Abdul Rahman bin Mahdi. Qala haddatsana Uzratu bin Thabit al-Ansari an Tumamah bin Abdullah qala kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yatanaffasu fil ina'i thalathan wa za'ama Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Tumamah bin Abdullah rahimahullah, beliau berkata, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menarik nafas banyak 3 kali di luar cawan, iaitu bekas minumannya. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu yakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menarik nafas banyak 3 kali di luar cawan minumannya. Maksud beliau kata Nabi pun buat macam tu juga. Jadi poin dia ialah ketika minum jangan tarik nafas. Jangan bernafas ketika minum. Itu poin dia. Ketika minum jangan nafas. Dan bukan minum terus macam tu. Makna minum ialah minum sekali, sebelum minum bismillah. Lepas tu berhenti dia alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Tarik nafas kat luar. Bismillah, alhamdulillah. Lepas tu baru terus minum, tetapi juga ada berhenti-berhenti, bukan terus minum sekali. Adalah hadis Nabi larang satu orang minum terus sekali. Kan, kadang haus sangat, kadang satu botol. Nabi kata itu macam minum unta. Jangan minum macam tu. Unta lain lah, dia unta kan. Dia minum laju unta. Satu lagi pun tak baik untuk kesihatan. Dan juga jangan minum bernafas. Jangan lepas nafas kat minum. Sebab itu akan menyebabkan, kajian sekarang ada, tapi perkara itu nak bagi tahunya zaman Nabi lagi, Nabi dah larang. 1400 tahun dulu tabib yang sebenar dah bagi tahu kita jangan buat sedemikian. Okey, sambung. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala haddatsana Abu Asim an Ibn Juraij an Abdul Karim anil Bara ibn Zaid ibnati Anas bin Malik an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sulaim wa qirbatun mu'allaqah fashariba min famil qirbati wa huwa qa'im faqamat ummu Sulaimin ila ra'sil qirbati faqata'atha. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ni ibu pada Anas bin Malik. Kan yang riwayatkan hadis ni Anas bin Malik. Jadi Nabi masuk rumah ibu pada Anas bin Malik. Waktu tu ayah dia pun ada lah. Okay, Nabi masuk. Ada kirbah ni iaitu geriba tu. Kirbah ni maksudnya bekas kulit, bekas kulit yang dalam bahasa Melayu panggil geriba. Ada geriba yang tergantung di rumah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minum dari mulut geriba itu sambil berdiri. Selepas itu Ummu Sulaim radhiyallahu anha menghampiri mulut kirbah itu dan memotongnya. Ni pun sama. Ni orang lain pula.
Tadi Kamsyah radhiyallahu anha, yang ni pula Ummu Sulaim, ibu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, melakukan perkara yang sama. Jadi lebih kurang kisah sama juga. Diorang gantung geriba, Nabi masuk, Nabi minum. Nabi tuang yang tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Okey, sebenarnya poin dalam hadis nak bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri. Jadi nak bagi tahu bahawa ada kala pada minum berdiri tu boleh lah. Tapi afdalnya minum duduk. Ini kenapa? Sebab memang geriba tu dia gantung. Dia dah ikat ke atas, dia dah gantung. Jadi tak boleh nak bawa turun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri. Jadi itu yang nak sabitkan daripada hadis ni. Nabi SAW minum daripada geriba ini yang tergantung dalam keadaan berdiri kerana tak boleh nak dibawa turun. Okey, baik. Kemudian apa ibu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu buat? Ummu Sulaim ni buat apa? Dia pun sama macam tadi juga, potong. Dia potong tu simpan. Sebab apa? Sebab nak tabarruk, ambil berkat daripada bekas daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang buat ni tuan-tuan? Bukan kita buat. Yang buat ni sahabiah. Orang yang duduk dengan Nabi. Mereka sini lakukan demikian. Ummu Sulaim ni nama sebenar dia Rumaysah. Ummu Sulaim ni nama sebenar beliau ialah menurut ulama hadis, antara nama dia disebutkan iaitu Rumaysah nama dia. Okey, hadis yang terakhir. Wa bi qala haddatsana Ahmad bin Nasr an-Naisaburi qala haddatsana Ishaq bin Muhammadin al-Farwi qala haddatsana Abidatu bintu Nailin an Aisyah binti Sa'd bin Abi Waqqas an abiha radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yashrabu qa'iman. Qala Abu Isa wa qala ba'dhum Ubaidatu bintu Nail. Ubaidatu bintu Nabil. Itu perbezaannya. Okey. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum berdiri. Ini dah diterangkan tadi. Okey, habis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum berdiri, tapi saya dah jelaskan tadi bahawa afdal minum ialah duduk, sunnah ketika makan dan minum ialah duduk. Yang Nabi SAW berdiri itu ialah ada keadaan tertentu, ataupun Nabi SAW minum untuk nak tunjukkan bahawa perkara itu adalah harus. Kadang orang minum berdiri, mungkin ada keadaan boleh minum berdiri. Apa antara contohnya, kadang tempat tu tak boleh nak duduk. Contoh kata tempat tu kotor, tak bersih, ataupun tak ada disediakan tempat nak duduk, atau orang tu sakit nak duduk, susah nak duduk, maka dia boleh minum berdiri. Tempat tu sesak, macam dalam, ada juga para ulama kata Nabi SAW ketika baginda minum air Zam-Zam, ketika itu time tawaf. Perigi Zam-Zam dulu ialah dekat dengan Kaabah. Ini zaman dulu, bukan sekarang. Bahkan ini berkekalan sampai tahun 19 lebih kurang, tahun 1980 lebih kurang, sampai lebih kurang. Kalau ada di kalangan tuan-tuan yang dulu pernah pergi Mekah zaman awal, pergi Zam-Zam dulu betul-betul depan pintu Kaabah. Dia dekat dia lebih kurang. Katalah contoh kata tempat saya duduk di pintu Kaabah. Depan tu sikit, lebih kurang dekat pintu pagar tu. Situ dulu pergi Zam-Zam. Dia boleh turun ke bawah. Ada tak yang sempat? Ada tak di kalangan tuan-tuan yang pernah sempat zaman tu? Kalau tuan-tuan Google pun, ni tak zaman sekarang boleh pakai. Kalau tuan-tuan Google pun, tengok gambar lama Mekah. Pergi Zam-Zam depan pintu Kaabah. Di zaman dulu Zam-Zam ni betul-betul depan Kaabah. Sekarang ni bila tahun 1980 lebih kurang, bila zaman King Fahd dia buat pembesaran Masjidil Haram, maka Zam-Zam itu diubah ke belakang sampai keluar Masjidil Haram. Dulu dia dalam Masjidil Haram. Bahkan orang boleh turun minum kat bawah. So zaman dulu kadang-kadang ada orang India Pakistan datang mandi. Dia tak main minum, dia mandi terus. Mandi air Zam-Zam. Khair, tak apa. Jadi bila orang zaman dulu tawaf, jadi Nabi orang hidang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Zam-Zam. Waktu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam minum berdiri. Waktu tu keadaan sesak, orang tengah tawaf. Jadi nak duduk pun susah waktu tu dengan para sahabat yang lain-lainnya. Jadi mereka sedang tawaf atau sedang melakukan ibadat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minum Zam-Zam berampilan dengan Kaabah dan keadaan berdiri. Jadi para ulama kata itu tunjukkan mungkin waktu tu sesak dan untuk tunjukkan bahawa perbuatan itu adalah harus. Jadi kalau contoh kata kita minum Zam-Zam berdiri atau menduduk, dua-dua boleh. Tetapi kalau kita mampunya sebaiknya kita cuba juga duduk, itulah yang afdal menurut mazhab Syafi'i. Tapi tak nafikan kalau mazhab lain dia kata untuk Zam-Zam saja disunatkan minum berdiri. Hambali dan Hanafi. Okay, baik, wallahualam, sampai itu saja. Bab ke-33 ni masuk bab berkenaan dengan wangian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok kat mana? Tak ada besok hari apa Besok hari Isnin.
Besok saya mengajar mana? Sekejap. Besok hari Isnin 16 hari bulan, minggu ketiga. Besok Masjid Negeri. Besok saya mengajar Masjid Negeri. Besok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh ke besok sambung? Besok sambung Masjid Negeri. Besok boleh sambung dekat Masjid Negeri. Besok saya tangguhkan kuliah saya kitab Memuntakhab Hadis, dan kita sambung kitab ni di Masjid Negeri besok untuk sementara. Jadi besok kita sambung kuliah ini di Masjid Negeri ni. Cuma bagi tahu dengan apa nama, ada hubungan, ada kontak dengan orang Masjid Negeri. Bagi tahu lah, kata